Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, baiklah, kali ini kita akan menerangkan tentang 3 kunci ataupun 3 komponen untuk berjaya. Jadi kali ini kita secara simple, secara mudah untuk menerangkan apa tips-tips untuk berjaya yang mudah untuk kita fahami. Cukup 3 step saja yang kita buat, insya-Allah apa yang kita target, apa yang kita rancang mudah untuk berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. 3 component to success. Jadi ini 3 sajalah tips-tips yang mudah untuk kita fahami. Itu yang pertama apa? Kalau kita fikirkan, iaitu yang pertama adalah kita punya goal. Goal ni macam mana? Ataupun bahasa Melayu dia bahasa Melayu dia maksudnya kita punya tujuan ataupun matlamat kita. Okey, matlamat kita, seperti mana kalau kita nak tahu, kalau kita lomba lari kan, matlamat kita macam mana? Nak dapat nombor 1, nak dapatkan hadiah. Kalau kita belajar, kita nak pandai. Bila pandai, ada exam, kita dapat nombor yang terbaik ataupun ada pointer dalam universiti ataupun dalam kuliahan kita, kita nak pointer dia yang terbaik, 3.5 ke atas, dekan ataupun 4 flat. Ataupun kita memasak, matlamat kita apa? Untuk kesihatan, untuk sedap, untuk keluarga bahagia. Jadi setiap apa yang kita buat di dunia ini, aktiviti harian kita pasti ada matlamat ataupun goal. Jadi inilah antara 3 key component to success yang utama, iaitu apa saja yang kita rancang perlu ada matlamat. Apa inti sebenarnya kita nak buat sesuatu perkara itu. Selain itu, mungkin kalau bagi peniaga-peniaga, businessman kan, apa goal kita? Mungkin untuk mendapat pendapatan ataupun keuntungan dalam seminggu 10,000 ataupun sebulan 30,000. Jadi itu adalah goal kita, matlamat kita. Jadi kita matlamat ini kita tanda, kita bersungguh-sungguh. Matlamat ni haruslah ditulis, ditampal di mana-mana, di depan pintu untuk kita keluar rumah ataupun di dalam lemari kita. Bila kita buka, kita nampak goal kita. Itu menunjukkan yang kita bersungguh-sungguh terhadap matlamat yang kita ingin capai. Dan matlamat yang ingin kita capai itu haruslah jelas dan kita tahu apa yang kita nak capai. Kadang-kadang ada orang tu matlamat dia tidak jelas ataupun salah, keliru. Jadi itu pentingnya kita cuba untuk rujuk kepada orang yang lebih ahli. Kalau dalam bisnes, kita rujuklah kepada businessman yang dah berjaya. Kalau dari segi kesihatan, doktor-doktor, ataupun dari segi pelajaran, guru-guru kita, pakar motivasi, ataupun orang-orang yang telah cemerlang, kita lihat pendidikan, apa matlamat diorang, dan kita cuba untuk sesuaikan dengan matlamat kita, supaya matlamat kita ni tidak keliru. Okey, insya-Allah. Baiklah, nombor 2 pula iaitu plans kita untuk mencapai matlamat kita. Okey, plan ataupun apa ya, kalau dalam bahasa Melayunya ialah perancangan kita untuk mencapai matlamat kita. Jadi inilah yang antara tips yang paling penting. Apabila kita dah tahu matlamat kita dah jelas, bagaimana kita nak mengejar matlamat itu. Jadi itu perlu disusun strategi ni adalah plan kita. Contohnya seperti businessman, kita dah cakap kan tadi, contohnya kita nak capai 10k seminggu, per minggu kan, per minggu. Jadi bagaimana kita nak capai? Ini yang
yang kita perlu ambil tahu. Kita berapa ejen kita nak lantik untuk kita punya bisnes, berapa produk nak jual kan, produk kita berapa nak jual. Jadi harus meningkat berapa sebulan, ataupun 50 paket contohnya. Kalau kita jual paket per minggu perlu capai. Jadi semua itu kita perlu susun untuk mencapai matlamat kita tadi. Jadi berapa prospek yang kita nak jumpa, ataupun berapa orang yang kita nak jadikan ejen, itu semua adalah plan-plan kita. Itu ada untuk bisnes. Kalau untuk kesihatan, untuk kita mungkin kalau orang yang mungkin terlebih berat badan, plan dia macam mana. Contohnya kita nak turunkan 5 kg 5 kg berat badan kita. Bagaimana plan kita? Iaitu dari segi makanan kita kan, ataupun dari segi senaman kita bagaimana. Jadi benda ni seminggu sekali nak jogging ke, nak pergi gym ke kan. Jadi nak pergi gym. Jadi ni semua adalah kaedah ataupun plan ataupun perancangan kita untuk mencapai matlamat kita. Plan ini, perancangan ni seperti contohnya kita anggap seperti GPS lah. GPS kan. Jadi kita nak pergi daripada KL ke mana? Ke Kelantan. Kelantan kan jauh kan. Jadi kita dah ada goal kita nak Kelantan kita nak pergi. Tapi kalau kita tak on kita punya GPS kita, jadi tidak ada perancangan, tidak ada map. Map ni seperti perancangan lah. Kita nak pergi ikut highway ke, ataupun nak ikut jalan lama ke, nak ikut mana-mana ke, berapa masa dia ke. Jadi kita tak on kan, kita tak ada plan, kita tak tahu jalan. Jadi matlamat kita nak sampai ke Kelantan ni tidak akan berhasil. Jadi kita perlu ada perancangan, ada map, ada jalan. Kita nampak berapa masa dia, kita nak naik apa, naik kenderaan apa. Kita rancang awal-awal. Bila kita lalui itu, insya-Allah dilalui dengan perancangan yang baik, akan mudah untuk mencapai matlamat kita, tujuan kita, hala tuju kita. Setelah kita tetapkan matlamat kita, goal kita, setelah kita buat plan, ada perancangan kita. Yang ketiga, ini antara perkara yang penting lah. Of course lah, nombor 1 dengan nombor 2 ni penting. Dan yang ketiga ni kalau tidak ada, nombor 1 dengan 2 ni akan menjadi sesuatu yang hambar ataupun tidak berhasil kan. Sebab kita tidak ada disiplin kita ya. Jadi inilah antara yang paling utama, ataupun iaitu disiplin ni dalam bahasa Melayu apa ya, iaitu berdisiplin lah. Maksudnya macam pelajar kan yang berdisiplin, bahasa Melayu pun sama juga, iaitu kita perlu betul-betul serius lah dalam kita merancang dengan kita tetapkan matlamat. Setelah kita dah tetap matlamat, kita dah rancang, kita perlu istiqomah untuk ikut apa yang telah kita perancang, apa yang telah kita rancang. Jadi segala habit-habit kita ataupun sifat-sifat tabiat buruk kita, negatif kita tu, malas, selalu buang masa, bangun lambat tu kita buang, supaya kita dapat disiplin dan dapat mengikuti perancangan yang kita dah rancang tadi, dan untuk mencapai matlamat kita. Contoh tadi macam tadi, kita ingin capai 10k keuntungan dalam per minggu. Jadi kita dah rancang dah berapa ejen kan, berapa ejen yang kita nak lantik, berapa jualan kita kan, jualan kita berapa kita nak jual. Jadi kita perlu disiplin lah untuk menjual berapa, lepas tu kita nak ambil ejen berapa, dan cara nak ambil ejen ni berapa, berapa orang kita nak jumpa kan, berapa orang kita nak jumpa untuk perkenalkan kita punya bisnes. Jadi kalau katalah kita nak jumpa 10 orang satu hari, per hari, jadi kita kena istiqomah lah ataupun konsisten, disiplin untuk jumpa 10 hari, 10 orang satu hari. Jadi apabila kita selalu konsisten untuk buat perancangan kita, kita disiplin untuk buat perancangan kita, jadi matlamat kita yang kita rasa pada awalnya rasa macam seperti mustahil ataupun susah nak capai, lama-lama dia akan menjadi suatu benda yang logik, yang kita rasa insya-Allah kalau bersungguh-sungguh kita disiplin dalam mengikuti perancangan ni, pasti matlamat kita ni Allah mudahkan. Sebab kita dah nampak apa yang kita rancang itu, kita ikut secara disiplin, jadi benda tu dah ada gambaran ataupun dah mendekati, menghampiri dengan matlamat yang kita inginkan. Daripada mustahil jadi terwujud matlamat kita itu.
ataupun kita ambil contoh yang lain dari segi kesihatan lah. Mungkin matlamat kita, mungkin kita nak turun berat badan 10 kg lah, 10 kg kan, dalam masa 1 bulan. Jadi apa, ini matlamat kita. Macam mana plan kita? Iaitu kita nak jogging. Okey, jogging lah macam mana perancangan? Mungkin dalam 1 minggu 3 kali kita jogging. Sekali jogging ni berapa kilometer? Mungkin 4 kilometer. Kita nak lari kan, lari berapa keliling padang. Okey, jadi perancangan yang lain apa untuk itu? Iaitu jaga makan. Kita nak macam mana jaga makan ni? Kurangkan apa? Minyak kan. Lepas tu kurangkan gula. Ataupun kita nak berpuasa ni macam mana perancangan kita? Iaitu nak puasa sunat Isnin dengan Khamis kan, Isnin Khamis. Jadi benda ini semua plan kita. Jadi disiplin ni macam mana? Jadi setiap Isnin Khamis kita harus puasa. Jadi kita set lah jaga makan ini. Kita pastikan menu-menu makanan kita tu, menu kita macam mana biar sihat semua. Lepas tu kalau jogging ni kita set alarm kita dalam handphone kita susun jadual kita. Jadi kalau ada orang kawan-kawan ajak kita pergi mana-mana, minta maaf lah, hari ni jadual saya untuk jogging. Kita kena ada disiplin. Kita bagi tahu orang ataupun kawan-kawan kita supaya tidak ganggu masa-masa yang kita dah tetapkan. Sebab apa? Sebab kita nak mencapai goal kita. Itu dari segi kesihatan lah kan. Banyak contoh-contoh lain-lain. Jadi kalau untuk trading, kita kan fokus untuk bahagian trading. Bagi orang-orang yang ingin trading, bagaimana contohnya? Okey, kita tunjuk satu lagi contoh untuk trading. Contoh untuk trading seperti ini. Contohnya kita target lah untuk trading kan, iaitu berapa target kita untuk mencapai income berapa banyak, iaitu contohnya 10k lah, 10,000 untuk per bulan, untuk bulan ni lah, 1 bulan. Jadi macam mana kita nak capai target ni? Iaitu kita susun plan. Mungkin setiap hari apa yang kita perlu buat. Kita tidak ada ilmu, jadi kita setiap hari baca buku. Berapa banyak buku-buku berkaitan dengan saham lah kan, yang kita nak trading kan, berkaitan saham. Setiap minggu per minggu berapa minggu. Okey, berapa banyak yang kita nak baca. Lepas tu mungkin kita nak spesifik lagi. Okey, baca satu topik sebelum tidur tu satu. Sebelum tidur kan, kita nak tidur per tidur ni, setiap tidur, sebelum nak tidur kita baca satu topik. Jadi untuk menambahkan ilmu, bila kita dah banyak ilmu tentang trading, tentang saham, lebih mudah untuk kita mendapat keuntungan dengan lebih cepat. Yang ketiga macam mana? Iaitu kita boleh hadirlah untuk hadir kelas lah, kelas saham. Setiap hari kita hadir. Dah habis kita hadir kelas, kita catat ilmu kita. Bila catat, dia ilmu tu akan menjadi kekal dalam catatan dan kita boleh untuk jadikan rujukan. Dan seterusnya apa lagi yang kita perlu buat? Iaitu yang keempat, kita perlu kumpulkan duit kita, duit gaji kita ataupun gaji kita. Berapa untuk sebulan? Mungkin RM500 hingga ke RM1,000. RM1,000 untuk kita beli saham. Beli saham untuk kita mendapatkan keuntungan lah, iaitu income kita RM10,000 per bulan. Jadi mungkin kita kadang-kadang gaji kita kan RM1,000 per bulan lah, kita ambil yang paling kecil. Kita RM500 kita dah beli untuk keperluan kita, bayar bil ataupun minyak kereta kita, keperluan harian, makanan kita. Tetapi RM500 yang selebihnya kadang-kadang kita tak perasan, kita tergunakan dalam keadaan ataupun dalam kondisi yang tidak memerlukan. Contohnya tukar handphone baru, modify, upgrade kereta kita. Padahal benda tu bukan tidak boleh dibuat, tetapi pada waktu ini matlamat kita untuk kita mencapai keuntungan itu lebih diutamakan. Jadi RM500 ni daripada kita buat benda-benda yang mungkin tak berapa sesuai ketika sekarang, kita fokuskan untuk kita ambil keuntungan itu untuk kita beli saham. Untuk kita capai matlamat kita.
Jadi lebih kurang seperti itulah yang kita yang dapat saya kongsikan tentang contoh-contoh trading, bagaimana matlamat dia kita nak capai, iaitu banyak orang nak trading, nak dapatkan keuntungan tapi ilmu tidak ada. Jadi bila ilmu tidak ada, dia mulalah upah orang ataupun gunakan pihak ketiga untuk trading, tetapi bila pihak ketiga itu mungkin tidak amanah, kita mula tertipu dan kita rasa trading ini satu benda yang keliru ataupun satu benda yang menipu. Itulah sebenarnya kesalahan kita lah, kekeliruan kita terhadap trading. Kalau kita banyak ilmu, insya-Allah kita tidak mudah tertipu dan kita boleh trade sendiri, kita boleh beli saham sendiri dengan hasil gaji kita dan kita dapat keuntungan sendiri. Jadi di situlah kita perlukan perancangan, dan perancangan ini perlu adanya disiplin untuk mengikuti perancangannya untuk memudahkan kita mencapai matlamat kita. Perancangan cantik ini perlukan disiplin untuk mencapai matlamat. Jadi ketiga-tiga perkara ini memang amat penting, walaupun simple tetapi betul-betul berasas dan telah dibuktikan oleh banyak orang yang profesional ataupun telah berjaya di dunia ini. Mungkin matlamat mereka berbeza-beza, perancangan mereka berbeza-beza, dan disiplin mereka, aturan waktu mereka berbeza-beza, tetapi asas ini tidak lari. Ada matlamat, ada perancangan, dan bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat itu dengan perancangan yang cantik. Itu sesuatu yang tidak dinafikan, adalah tips-tips yang mudah untuk kita tiru untuk berhasil di dalam setiap perancangan kita untuk kita capai matlamat kita. Okey, insya-Allah itu saja yang dapat saya kongsi pada kali ini. Lebih kurang saya minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.